Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ammar bin Ahmad Zaini dan hari ini saya akan membedah sebuah buku yang bertajuk Muhammad bin Abdullah. Buku ini adalah hasil karya seorang penulis tempatan iaitu Abu Bakar Omar dan merupakan cetakan pertama iaitu pada tahun 2020 iaitu pada tahun lepas. Okey, dan dia diterbitkan oleh Pustaka Ilmuwan dan memiliki sebanyak 541 muka surat, bukan fiksyen, dan mengandungi 20 bab yang menceritakan perjalanan hidup seorang rasul. Dan harga buku ini RM30 sahaja guys, dan kita boleh dapatkan di kedai-kedai buku dan dekat Shopee pun kita boleh jumpa. Berbalik kepada buku ini, plot penceritaan yang disusun oleh penulis sangat jelas dan teliti mengikut garis masa, dan saya yakin buku ini mampu memberi kesan yang mendalam terhadap para pembaca. Penulisan penulis menggunakan bahasa Melayu formal dan jelas, sangat mudah untuk difahami dan dihayati, dan dalam buku ini ia disertakan juga bersama dalil dan hadis yang berkaitan dengan sirah Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan ianya sangat sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat, terutama orang awam macam kita. Saya sangat-sangat sesuai. Secara umumnya buku ini dia menerangkan sirah kenabian Rasulullah, macam mana cabaran baginda dalam menyampaikan Islam, dan juga macam mana hijrah baginda ke Madinah, dan peperangan-peperangan utama Rasulullah pada zaman baginda, dan juga disertakan juga jasa-jasa baginda terhadap manusia dan kemanusiaan sejagat. Pada permulaan buku ini, penulis dia ada menerangkan kejadian sebelum Nabi dilantik diutus sebagai seorang Rasul, dan sejarah kelahiran baginda bersama pengenalan ibu dan bapa baginda beserta kisah-kisah semasa Nabi dibesarkan sejak kecil, yang seperti mana kita tahu baginda SAW diasuh oleh datuk dan bapa saudaranya, dan sehinggalah kepada peristiwa peminangan isteri Nabi iaitu Khadijah binti Khuwailid. Di samping itu juga terdapat juga penceritaan peristiwa di mana Kaabah dibangunkan dan sumpah Hilful Fudul dilafazkan. Apa itu Hilful Fudul? Hilful Fudul tu dia penyanjian antara penduduk Mekah, dan kalau kita nak tahu lebih lanjut lagi, sila dapatkan buku ini. Dan di pertengahan buku ini pula, penulis ada menceritakan peristiwa selepas Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul, dan juga terdapat banyak halangan yang baginda lalui dengan penuh kesabaran. Contohnya, baginda mendapat tantangan yang hebat daripada kaum musyrikin dan Arab Jahiliah, dan juga terjadinya beberapa peperangan seperti peperangan Badar dan Uhud, dan juga hijrah baginda ke Madinah dan kejayaan Nabi dalam menyatukan dua kabilah besar yang dahulunya terkenal dengan pemusuhan sehingga berlaku peperangan sesama mereka sendiri, tetapi akhirnya berjaya didamaikan dan dipersaudarakan oleh baginda Rasulullah SAW sehingga ke hari ini. Dan di akhir buku ini, penulis ada menceritakan jasa baginda terhadap manusia dan kemanusiaan sejagat yang meliputi seluruh alam, juga menceritakan perihal detik-detik kewafatan baginda Rasulullah SAW. Ini kita tahu ia adalah peristiwa duka umat yang membawa bukan kepada perubahan dalam dunia Islam sahaja, tetapi bahkan di seluruh dunia, yang mana manusia menjadi lebih saling berkasih sayang, lebih menghargai antara satu sama lain melalui konsep kehambaan dan ketaatan hanya pada Allah dan juga syariatnya, bukan sesama makhluk. Dan mata umat terbuka luas terhadap perasaan kebencian, terhadap kekejaman dan penindasan manusia lain, dan umat pula mula menyedari tentang kepentingan sikap memaafkan antara satu sama lain dari contoh dan tauladan yang ditunjukkan oleh kesabaran baginda dalam menyebarkan agama Islam. Perubahan besar dan zaman kecemerlangan baru ini merupakan antara mukjizat Rasulullah yang dapat dirasakan oleh setiap makhluk di sekalian alam untuk sepanjang zaman, melalui firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya, dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi saya berpendapat bahawa buku ini perlu dibaca kerana buku ini menggambarkan kepayahan Nabi dalam memperjuangkan agama Islam, supaya kita akan lebih mensyukuri nikmat iman dan Islam yang kita dapat secara mudah dan secara percuma pada hari ini. Namun, ia bukanlah semudah yang kita sangka. Ianya dibayar dengan jerih perih, keringat, bahkan dengan darah baginda Nabi dan sahabat baginda SAW
dengan melalui pelbagai tentangan dan cabaran, dan alhamdulillah Islam berkembang dan tersebar ke seluruh alam. Sebagai pengajaran, kita haruslah menghargai segala pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan kita mensia-siakan nikmat agama ini setelah jerih dan payahnya baginda dalam menyebarkannya sehingga kita dapat Islam hingga ke hari ini. Jadi itu sahaja ulasan bedah buku dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.